Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan satu konsep yang baru iaitu hukum Hooke. Okey, jadi apa hukum Hooke kata? Dia berkenaan dengan objek yang bernama spring. Okey, spring itu apa? Spring itu adalah yang objek yang kita jumpa selalulah. Okey, yang kita boleh mampatkan dia ataupun kita boleh renggangkan dia. Okey, jadi apa yang hukum baru ini? Hukum baru yang kita kena ingat ni. Okey, apa yang dia kata? Dia kata adalah pemanjangan suatu spring. Okay, ingat spring dia boleh jadi panjang. Okay, macam mana dia boleh jadi panjang? Bila kita tarik dia. Okay, kita kenakan satu daya ke bawah. Jadi pemanjangan suatu spring berkadar terus. Ini kata kunci dia. Berkadar terus dengan apa? Dengan daya. Okay, ingat kita ada dua benda iaitu pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring itu jika tidak melebihi had kenyal spring itu. Okey, jadi pemanjangan ni cikgu rasa boleh faham lah, iaitu contoh ini adalah panjang asal dia. Okey, contoh ini adalah panjang asal dia, kita namakan dia sebagai L kosong. Okey, sebelum kita tarik. Kemudian selepas kita tarik itu, okey, contoh ini adalah spring yang sama. Lepas kita tarik dia jadi semakin panjang lah. Okey, lebih kurang macam ni. Okey, selepas kita kenakan suatu daya, dia jadi semakin panjang. Jadi pemanjangan itu adalah yang ini. Ini adalah L1 ataupun dia punya pemanjangan. Biasanya kita tulis sebagai X lah. Jadi ini pemanjangan dia. Jadi hukum Hooke kata pemanjangan itu berkadar terus dengan daya. Okey, daya itu daya yang kita kenakan tadi lah. Okey, daya. Bila kita kenakan daya, spring akan jadi panjang. Maka pemanjangan dia bukan yang ini ya. Tetapi yang lebihan ini. Yang dia panjang sedikit ini adalah berkadar terus dengan daya. Okey, selagi mana dia tidak melebihi had kenyal spring itu. Had kenyal ini maksudnya kalau dia punya had dia, selagi mana dia boleh kembali kepada dia punya bentuk asal dia. Maksudnya kadang-kadang kalau kita tarik terlalu kuat, spring itu dia akan jadi, dia tak boleh nak patah balik kepada bentuk asal dia, terus jadi panjang kan. Okey, dia dah rosak lah. Dalam erti kata lain, bila dia dah rosak itu, maksudnya dia tak boleh nak kembali kepada bentuk asal dia, maka dia telah melebihi had kenyal. Okey, jadi X ini dia berkadar terus dengan F selagi mana kita tak rosakkan spring ni ataupun kita tak tarik dia melebihi daripada had kenyal spring itu. Jadi hukum Hooke ini, satu perkara yang penting lagi adalah graf lah. Okey, disebabkan kita ada perkataan berkadar terus, maka wajiblah kita ada satu graf dan juga formula. Okey, rumus yang berkaitan dengan pemanjangan dan juga daya. Jadi dikata pemanjangan berkadar terus dengan F. Okey, jadi maksudnya X iaitu pemanjangan. Okey, kita akan gunakan simbol X sebagai pemanjangan. Okey, berkadar terus kita gunakan simbol alfa. Okey, lebih kurang macam inilah. Alfa dengan F. Okey, ini maksudnya X berkadar terus dengan F. Okey, dan kita juga boleh terbalikkan dia, iaitu jika X berkadar terus dengan F, maksudnya F pun berkadar terus dengan X. Okey, dalam arti kata lain, F pun berkadar terus dengan X. Jadi bila persamaan berkadar terus ini, kita boleh kembangkan dia dalam bentuk persamaan. Okey, ini dalam hubungan, ini bentuk hubungan bukan persamaan. Jadi dalam bentuk persamaan kita samakan dengan K. Okey, K adalah satu pemalar lah. K X. Okey, jadi ini maksudnya F ini bersamaan dengan KX. Jadi K ni adalah bila kita nak tukarkan alfa kepada sama dengan kita akan letakkan satu pemalar depan dia. Okay, jadi maksudnya F ini dia berkadar terus dengan X, yang mana K ini menentukan dia punya hubungan dia. Okey, jadi macam mana kita nak tuliskan dia punya kita nak lukiskan dia punya graf dia. Okey, sebelum itu kita kenal pasti dahulu. Ingat F adalah daya. Okay, F sama dengan daya. X sama dengan pemanjangan seperti yang kita dah sebut tadi, pemanjangan. Dan yang terakhir, okey, K ini pun walaupun cikgu namakan dia sebagai pemalar, dia ada nama khusus dia iaitu pemalar spring. Okey, pemalar spring. Jadi pemalar spring ni dia secara asasnya dia berkaitan dengan kekuatan spring. Itulah kita tahu bahawa ada spring yang kita tarik dia sedikit pun dia dah kembang, dia dah semakin panjang. Okey, tapi ada juga spring yang keras. Jadi spring yang keras itu kita kenakan daya yang kuat pun dia bergerak sikit saja. Okey, itu maksudnya spring itu dia lebih kenyal lah, ataupun dalam erti kata lain, pemalar dia lebih besar. Okey, jadi pemalar itu dia bergantung kepada spring lah. Ada spring yang boleh yang kuat, maka pemalar dia tinggi. Kalau spring yang lemah, pemalar dia kecil. Okey, jadi ini satu perkara lah. Ini berkenaan dengan definisi. Okey, kalau anda boleh hafal, dia mudah saja, iaitu pemanjangan berkadar terus dengan daya. Okey, dan kita ada rumus iaitu F sama dengan KX. Ingat yang ini je. Okey, F sama dengan KX. Tapi dia akan berikanlah dalam kertas formula. Dan lagi satu adalah berkenaan dengan graf. Okey,
biasanya kita akan didedahkan dengan graf F lawan X. Okey, F lawan X. Maksudnya graf F dekat paksi Y dan juga X pada paksi X lah. Okey, jadi ini adalah F dan lawan dengan X. Ingat ya, F adalah daya, X adalah pemanjangan. Biasanya F ini dalam unit Newton dan X pula dalam unit meter ataupun kadang-kadang sentimeter, bergantunglah kepada spring tersebut. Okey, jadi kita tahu bahawa dia berkadar terus, maka graf dia macam mana? Ingat balik dalam bab 1 tingkatan 4, kita dah lihat berkenaan dengan bentuk graf, okey, hubungan antara Y dan juga X. Jadi kalau berkadar terus, maksudnya dia akan bermula daripada sifar dan dia akan jadi garis lurus. Okey, jadi cikgu boleh cuba lukiskan graf garis lurus. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, jadi ini adalah graf bagi F lawan dengan X. Okey, yang ini adalah selagi mana dia mematuhi hukum Hooke. Okey, kalau soalan itu tanya apakah graf yang mewakili hukum Hooke. Okey, jadi kita tengok F, dia punya paksi dia F, kemudian kita ada X dan kita dapat satu graf garis lurus. Jadi ini mewakili graf bagi hukum Hooke dan dekat sini ingat kita ada K. Apa yang dimaksudkan dengan K di sini? Kalau kita lihat K bersamaan dengan F bahagi dengan X. Jadi kalau dalam graf bila Y bahagi dengan X itu bermaksud dia adalah kecerunan. Okey, jadi kecerunan graf mewakili pemalar bagi spring itu. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ni. Dalam video yang seterusnya kita akan lihat sedikit lagi berkenaan dengan teori yang berkaitan dengan hukum Hooke. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.